kata dulu ada 3 orang yang bermusafir, maknanya dalam perjalanan. Mimman kana qablakum, itu merujuk kepada Bani Israel, maknanya orang-orang terdahulu sebelum Nabi, maknanya merujuk kepada Bani Israel. Mereka ni sama ada nak balik kerja ataupun balik nak pergi kerja ataupun balik daripada kerja, tuan-tuan. Tiba-tiba mereka terpaksa, Nabi sebut hatta awahumul mabit, mereka terpaksa bermalam dekat satu ilal ghar, itu terpaksa bermalam di dalam sebuah gua. Kenapa, tuan-tuan? Dikatakan semasa mereka nak balik kerja tu, tengok-tengok langit mendung pelik ni, nak hujan. Jadi mereka cari tempat berteduh dan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilm fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a aw kama qala. Yang dihormati Tuan Nazir Masjid, Tuan Imam IJK Masjid, yang dimuliakan para alim ulama, tuan-tuan guru, para asatizah, seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberi kita semangat istiqamah terus beribadat. Walaupun Ramadan telah berakhir, berlalu, itu bukan bermakna segala ibadah, segala amalan yang pernah kita buat pada bulan tersebut terhenti di situ. Tidak. Tetapi ia merupakan langkah pertama untuk kita melangkah seterusnya. Sebab itulah, tuan-tuan, Ramadan itu dinamakan juga dengan Syahrul Ramadan, Syahrul Tarbiyah. Bulan Ramadan itu bulan pendidikan, ataupun bulan Ramadan itu bulan latihan. Jadi bila sebut latihan, tuan-tuan, ia melatih kita beribadah siang dan malam. Jadi setelah selesai latihan, bukan bermakna kita berhenti, tidak. Seperti kita dihantar berkursus ataupun latihan selama sebulan, 2 minggu di luar negara. Di Jepun contoh, kita dihantar untuk berkursus ataupun buat latihan di sana selama sebulan. Jadi bila kita balik daripada latihan tersebut, kita terus bersemangat bekerja dan kerja kita lebih berkualiti. Tapi kalau kita pergi kursus selama sebulan, tiba-tiba balik, tuan-tuan, daripada kursus berhenti kerja, tuan-tuan. Itu tak betul lah tu dah. Sebab itulah, tuan-tuan, di antara pandangan ulama, antaranya Ibnu Mubarak Al-Hambali, dia kata di antara tanda-tanda Allah menerima Ramadan kita. Maknanya kita nak tahu Ramadan kita macam mana, diterima atau ditolak. Itu dia ada tanda-tandanya yang disebut oleh para alim ulama. Banyak disebut. Cuma saya ingat dan saya ambil sebagai mukaddimah sahaja. Antara petanda amalan seseorang itu diterima, itu Ramadan yang diterima, yang disebut oleh seorang ulama bernama Ibnu Rajab Al-Hambali, iaitu muawalatus siyam ba'da siyam, iaitu terbiasa puasa setelah berpuasa. Maksudnya apa, tuan-tuan? Ulama ni kata innal muawalatus siyam ba'da siyami Ramadan min alamatin qubuli syahri Ramadan. Dia kata sesungguhnya terbiasa puasa setelah berpuasa Ramadan merupakan tanda penerimaan amalan Ramadannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi, tuan-tuan, walaupun habis Ramadan kita puasa selama 30 hari, dan kita tahu bahawa Ramadan lah satu-satunya bulan yang diwajibkan berpuasa. Makna bulan lain, tuan-tuan,
tak wajib sunat. Nak puasa boleh, tak nak puasa pun boleh. Cuma kalau kita buat sunat ini dapat pahala lebih. Kalau wajib itu tidak boleh, tidak mesti buat. La budda, itu tidak dapat, tidak mesti kita buat. Tak buat berdosa. Jadi tuan-tuan, dalam 1 tahun hanya 1 bulan saja kita diminta untuk berpuasa, itu wajib. Bulan lain adalah sunat. Tetapi ulama ni kata tuan, di antara petanda Ramadan yang diterima oleh Allah, dia masih lagi terbiasa berpuasa. Walaupun Ramadan telah berlalu pergi, dia masih lagi tetap berpuasa. Itu puasa sunat. Dan alhamdulillah kita masih lagi ada beberapa hari dalam bulan Syawal. Seperti mana Nabi sebut, man shama Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri au kama qala. Nabi kata, siapa yang berpuasa Ramadan, selesai Ramadan diikuti pula puasa 6 dalam bulan Syawal. Maknanya lepas dia puasa Ramadan, lepas tu habis Ramadan dia puasa sunat 6 hari dalam bulan Syawal. Sama ada berturut-turut ataupun selang-seli. Yang penting dia puasa dalam bulan Syawal. Maka orang ini tuan-tuan, ganjarannya cukup besar seumpama orang yang puasa selama 1 tahun. Maknanya 12 bulan dianggap dia berpuasa. Iaitu 6 hari kita puasa dalam bulan ni, bulan Syawal ni tuan-tuan, ganjarannya seumpama orang yang puasa selama 1 tahun. Ustaz, saya tak salah dengar ke ni? Tidak, betul. Ini adalah hadis Nabi SAW. Sebab itu tahniahlah kepada mereka yang berpuasa dah selesai 6. Jadi kalau kita ingat balik nenek kita, moyang-moyang kita dulu, hari raya pertama itu 1 Syawal dia raya. Raya yang kedua tuan-tuan, dia tutup pintu rumahnya. Kenapa? Sebab dia nak puasa 6. Lepas puasa 6 tuan-tuan, dia ziarah, dia raya sakan tuan-tuan nak. Kenapa? Sebab dia dah terbiasa puasa. Sebab dan puasa Syawal ini tuan-tuan bukan biasa-biasa, tetapi luar biasa ganjarannya. Kenapa tuan-tuan orang tanya, kenapa macam tu sekali ganjarnya besar? Tuan-tuan, kalau kita hari ni cari syarikat, ada tak syarikat dia kata siapa yang kerja syarikat ini dia kerja 6 hari saja gajinya 12 bulan? Ada tak tuan-tuan? Kalau ada, saya pun nak kerja tuan-tuan. Kerja 6 hari gaji 12 bulan, ada? Tak ada tuan-tuan. Tak? Tapi Masya Allah, rahmat Allah kepada umat Nabi Muhammad, rahmat Allah kepada hamba-Nya tuan-tuan. Dengan 6 hari berpuasa, Allah bagi bonus gaji kita tuan-tuan, seumpama kita berpuasa, seumpama kita bekerja sepanjang tahun. Kalau tak buat juga tak tahulah tuan-tuan, apa lagi yang kita nak. Kalau Allah dah tawarkan kepada kita tuan-tuan, kerja 6 hari, gaji 12 bulan. Oh tuan-tuan, kalau adalah syarikat macam ni tuan-tuan, saya rasa syarikat lain terpaksa ditutup tuan-tuan. Kerja 6 hari, gaji 12 bulan. Ini tuan-tuan perumpamaan yang saya cuba gambarkan. Bagaimana kasih sayang Allah kepada hamba-Nya, buat kerja sikit ganjarannya besar. Jadi sebab itulah tuan-tuan, orang-orang dulu dia cukup faham dengan hadis ini. Dia lepas raya 1 hari raya tu, esok dia puasa 6. Kenapa tuan-tuan? Dia takut tak sempat. Sebab ada orang tuan-tuan, baru ni sahabat saya, dia kata, Ustaz, saya dah niat 20 tahun nak puasa 6 tapi tak puasa-puasa. Saya terkejut tuan-tuan. Dia kata, Ustaz, saya dah 20 tahun niat nak puasa 6 tapi tak puasa-puasa. Saya pun kata, teruk betul, niat apa benda ni? Kalau 2 hari niat nak puasa, tak puasa tu boleh tahan lagi. 20 tahun dia niat nak puasa 6 tuan-tuan, tapi tak lepas-lepas. Walaupun 1 period, walaupun 1 hari. Saya kata, kenapa sampai macam tu sekali? Kata, itulah Ustaz, ujian besar. Memanglah ujian besar. Sebab itu Allah bagi ganjaran yang besar. Saya pun bagi tahu dia tuan-tuan. Saya kata, bang, niat itu apa? Niat, kalau ulama sebut niat ialah qasdu syai' muqtarinan bi fi'li. Iaitu niat itu kehendak kita melakukan suatu perkara disertai dengan perbuatan itu, baru namanya niat. Kalau kita hanya sekadar niat tapi tak kita mula langkah lagi, maka tuan-tuan, niat tinggal niat sajalah. Saya pun kata, bang, kalau kita niat saja tapi tak ada langkah pertama, maka langkah seterusnya pun tak ada. Tuan-tuan, rupanya cadangan saya, pandangan saya, kata-kata saya ini menusuk di kalbu dia. Alhamdulillah, minggu lepas tuan-tuan, dia kata, Ustaz, alhamdulillah saya dah merdeka. Ustaz kata, merdeka apa pula ni? Ustaz, saya dah selesai puasa 6, Masya Allah Ustaz. Alhamdulillah. Ada kata, dorongan semangat
yang kawan-kawan dia bagi. Nak cerita tuan-tuan. Jadi dia kena usaha lebih lah. Kalau hanya sekadar niat tuan-tuan, 50 tahun niat pun kalau tak nak buat tuan-tuan, dia tak kena buat, dia takkan buat. Baik. Sebab itu ulama ni kata tuan-tuan, di antara petanda Ramadan seorang itu diterima ialah dia masih lagi terbiasa puasa. Itu puasa sunat. Lebih-lebih lagi pada bulan ini. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan kita diberi kekuatan dan istiqamah untuk terus menerus melaksanakan ibadatnya, bukan terhenti pada bulan Ramadan saja. Baik. Jadi saya berbalik kepada pengajian kitab kita, iaitu kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Kalau kita ingat balik tuan-tuan, kita masih lagi berada pada bab yang pertama, iaitu bab yang membicarakan tentang keikhlasan, tentang niat. Dan bab ini kenapa Imam An-Nawawi sengaja letak di depan, kerana ia sangat penting. Ia sangat penting. Separuh daripada amalan ibadat kita tuan-tuan tertakluk pada hadis tadi. Itu bab yang pertama yang kita dah banyak kali baca. Jadi tuan-tuan, hadis yang terakhir kita baca adalah hadis yang ke-12. Hadis yang ke-12. Jadi malam ini saya nak sambung lagi hadis yang ke-13. Dan hadis ini tuan-tuan agak panjang dan banyak intipati yang boleh kita ambil. Dan ia saya yakin dan percaya dia selalu berlaku dalam kehidupan kita. Jadi tuan-tuan, saya baca hadis ini, iaitu muka surat 45, 46, hadis yang ke-13. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul intalaqa thalathatu nafarin mimman kana qablakum hatta awahumul mabit ila gharin fadakhalu fanhadarat sakhratun minal jabal fasaddat alaihimul ghar. Baik tuan-tuan, saya hadis ini baca panjang, saya baca terjemah tu ialah daripada Abu Abdurrahman Abdullah ibn Umar radhiyallahu an. Maknanya daripada Abdullah bin Umar, itu anak pada Umar, dan daripada ayahnya Umar Al-Khattab. Kedua-dua mereka ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia kata sami'tu. Maknanya Umar sendiri mendengar hadis ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar kata, aku dengar sendiri daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata apa tuan-tuan? Nabi cerita dalam hadis ini, cerita Nabi. Intalaqa thalathatu nafar. Nabi kata dulu ada 3 orang yang bermusafir, maknanya dalam perjalanan. Mimman kana qablakum, itu merujuk kepada Bani Israel, maknanya orang-orang terdahulu sebelum Nabi, maknanya merujuk kepada Bani Israel. Mereka ini sama ada nak balik kerja ataupun nak pergi kerja ataupun balik daripada kerja tuan-tuan. Tiba-tiba mereka terpaksa, Nabi sebut hatta awahumul mabit, mereka terpaksa bermalam dekat satu ilal ghar, itu terpaksa bermalam di dalam sebuah gua. Kenapa tuan-tuan? Dikatakan semasa mereka nak balik kerja tu, tengok-tengok langit mendung pelik ni, nak hujan. Jadi mereka cari tempat berteduh dan selamat. Dan ketika itu tuan-tuan, zaman dulu hotel tak ada, homestay pun tak ada lagi tuan-tuan. Jadi mereka cari-cari nampak gua tuan-tuan. Gua lah yang paling selamat ketika itu daripada kena air hujan. Jadi mereka masuk tuan-tuan. Jadi hujan pun turun. Itu ulama kata. Cuma Nabi sebut mereka terpaksa bermalam di dalam sebuah gua. Fadakhalu, bila mereka nampak gua tuan-tuan, mereka terus masuk dalam gua tadi. Tiba-tiba tuan-tuan, semasa mereka berada di dalam gua tadi, Nabi sebut fanhadarat sakhratun. Tiba-tiba tuan-tuan, terjatuhlah batu besar daripada gunung tadi. Sakhrah maknanya batu besar. Jatuh daripada gunung tadi, golek-golek, runtuh tanah, runtuh ke macam mana, menutupi fasaddat alaihimul ghar. Tiba-tiba pintu gua tadi tuan-tuan tertutup dengan batu besar tadi. Besar tak besar tuan-tuan, dalam hadis ini Nabi sebut faqalu innahu la yunjikum. Maknanya besar tak besar, mereka tak dapat keluar tuan-tuan. Cuba tolak dengan 3 tenaga lelaki tuan-tuan, bukan kata nak terbuka. Gerak pun tak gerak tuan-tuan. Tuan-tuan ni yang masalah besar. Kita baru ni tuan-tuan dikejutkan, ingat tak Thailand. Atlet Thailand yang terperangkap dalam gua. Mereka nak masuk sebab itu ketika itu hujan lebat. Mereka masuk, rupanya hujan tak berhenti-henti. Naik sampai mereka terperangkap dalam gua tuan-tuan. Tak? Jadi yang pergi menyelamat tu ramai yang juga yang mati tak. Seorang ke 2 orang, tak ingat dah. Baik. Jadi mereka terperangkap tuan-tuan. Kalau zaman hari ni terperangkap, kita boleh hello kawan kita. Mat, tolong aku Mat. Aku terperangkap ni kat sini. Kita boleh bertolong. Zaman dulu nak hello, mananya telefon pun tak ada lagi dah. Akhir sekali tuan-tuan, mereka cuba macam-macam dah, tak ada dah tuan-tuan. Satu saja yang mereka nampak, mati. Nampak satu saja mati tuan-tuan.
Tetapi bagusnya tuan-tuan apabila kita bermusafir ramai-ramai, ada di sana cadangan. Paling-paling kurang kita sembang. Paling-paling kurang kita ada idea. Baik. Lalu di antara mereka ada memberi satu cadangan. Innahu la yunjikum min hadhihi sakhra. Sesungguhnya kita tidak akan berjaya keluar daripada batu besar ini. Illa kecuali antat'ullaha bisalihin a'malikum. Kecuali kamu masing-masing berdoa kepada Allah dengan amalan soleh yang pernah kamu buat dahulu. Maknanya apa tuan-tuan? Seorang ni dibagi cadangan, dia kata satu saja cara untuk kita melepaskan diri daripada batu besar gua ini, keluar daripada gua ini, satu saja cara. Iaitu kita masih ada Allah. Dan kita berdoa. Dan kali ni doanya bukan biasa-biasa. Ini dipanggil doa ketika emergency tuan-tuan. Itu dipanggil tawassul. Tawassul ni apa tuan-tuan? Tawassul ni diambil daripada bahasa Arab yang iaitu daripada wasilah. Tawassala ya tawassalu wasilah. Wasilah ni perantaraan. Apa maksud tawassul? Maknanya kita menjadikan sesuatu itu sebagai perantaraan di dalam doa kita. Dan kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tawassul ni ada dua jenis. Iaitu masyru' wa ghairu masyru'. Yang dibenarkan dan tak dibenarkan. Yang dibenarkan ni ada tiga jenis. Antaranya kita bertawassul dengan Asmaul Husna, dengan nama Allah yang maha indah, yang maha cantik. Nabi sebut Allah itu memiliki 100 nama kecuali satu, maknanya 99. Siapa yang menjaga menghafalnya masuk syurga, Nabi kata tak? Dan Allah sendiri sebut tuan-tuan, Allah sebut walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah sendiri sebut dalam Al-Quran, bagi Allah itu ada nama-nama yang cantik, yang indah. Fad'uhu biha, maka hendaklah kamu berdoa dengannya. Sebab itu doa menggunakan nama Allah, doa sangat mustajab. Dan kebanyakan hadis yang Nabi ajar kepada kita, hadis berkaitan doa, kebanyakannya tuan-tuan berkaitan dengan memuji nama Allah dulu baru kita berdoa. Puji Allah dulu baru kita berdoa. Baik, itu antara nak doa ke kita mustajab. Kita memuji Allah dulu baru kita berdoa. Baik, itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, tawassul yang dibenarkan jugalah doa orang yang soleh. Maknanya kita kenal kat taman ni ada orang yang soleh. Ya, dia jaga solat, dia tak pernah menyakitkan siapa, dia tak pernah buat perkara-perkara haram yang kita nak. Tuan-tuan, kita tahu dia ni orang yang soleh. Bukan nama soleh tuan-tuan. Jangan salah faham. Kalau nama soleh masuk kelab malam setiap malam, bukan dia tuan-tuan. Nama soleh tapi orangnya tak apa saleh tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, soleh maknanya ciri-cirinya Masya Allah orang yang beriman. Kita boleh minta doa daripada dia tuan-tuan. Boleh, tak ada masalah. Seperti mana juga ditunjukkan oleh Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab tuan-tuan seorang sahabat yang dijamin syurga oleh Nabi SAW. Apabila tuan-tuan suatu hari Madinah dilanda kemarau yang panjang. Lalu Umar dengan sahabat lain tuan-tuan pergi bertemu dengan Abbas bin Abdul Muttalib. Pak saudara Nabi. Lalu sampai dia menyatakan hajat. Umar kata, wahai Abbas bin Abdul Muttalib, ketika dulu apabila Madinah dilanda kemarau dan masa tu Nabi masih hidup bersama kita. Kami pergi jumpa Nabi dan kami minta Nabi berdoa kepada Allah agar Allah turunkan hujan. Lalu Nabi doa dan hujan pun turun. Hari ini Nabi sudah tidak ada bersama kami. Jadi yang kami nampak kamu antara orang yang kami pandang mulia. Boleh tak wahai Abbas bin Abdul Muttalib, kamu doa kepada Allah agar Allah turunkan hujan. Lalu dikatakan tuan-tuan, Abbas tuan-tuan angkat tangan berdoa dan bila letak tangan tuan-tuan, hujan pun turun. Masya Allah. Tuan-tuan boleh. Dan hari ini tuan-tuan ramai orang yang soleh. Dan kadang-kadang doa yang soleh ni tuan-tuan mustajab. Macam saya pernah sebut dulu, seorang sahabat saya, dia ada penyakit eczema ke apa. Penyakit yang kulit dia naik macam kulit buaya dah tuan-tuan. Jadi dia ni terpaksa makan ubat setiap hari dan sebulan sekali pergi cucuk kat klinik tuan-tuan. Kalau tak naik habis gatal-gatal tuan-tuan. Teruk. Muka dia macam kulit buaya dah tuan-tuan. Jadi dia kata itulah ubat setiap hari, lepas tu cucuk sebulan sekali. Suatu hari tuan-tuan dia perasan 3 bulan dia tak makan ubat, 3 bulan dia tak pergi klinik tuan-tuan. Penyakit dia hilang. Dia kata pelik betul. Sebab apa? Dia pun cari sebab, cari. Baru dia tahu tuan-tuan. Rupa-rupanya 3 bulan sebelum dia penyakit dia sembuh tuan-tuan,
Isterinya mengajar satu sekolah. Isterinya balik suatu hari, isteri tanya, "Bang, abang nak apa-apa doa tak? Nak kirimkan doa tak? Sahabat saya ustazah ni dia nak pergi buat umrah. Jadi dia bagi tahu mesej, siapa yang nak kirimkan doa tulis, dan insya-Allah dia akan doa di Mekah nanti, di tempat-tempat mustajab." Dia pun tuan-tuan baik, abang ada satu doa saja. Dia pun type message bagi kat isterinya send, hantar kepada ustazah tadi. Dia kata, bau perasan ustaz, sejak ustazah tu pergi umrah tu balik tu, saya memang tak telan lagi ubat tu, saya tak cucuk lagi. Nak kata tuan-tuan, dia kata 100%. Antara asbab dia, sebab musabab dia tuan-tuan, ialah antaranya doa daripada orang tadi. Jadi tuan-tuan boleh kita minta doa. Contohnya kita ada apa, contoh operation dan sebagainya, minta doa orang yang soleh. Haji tolong doakan saya, tuan guru, ustaz tolong doakan saya, esok saya ada operation dan sebagainya tuan. Mana tahu ramai-ramai ada seorang yang doanya mustajab. Baik. Yang ketiga tuan-tuan, doa yang kita dibolehkan itu tawassul yang dibenarkan juga ialah ni yang kita hadis yang kita baca. Iaitu berdoa dengan amalan soleh yang pernah kita buat. Itu dia panggil tawassul dengan amalan soleh. Sebab itu lelaki ini dia kata, kita tak akan berjaya keluar daripada gua ini, confirm. Cuma satu, kita masih ada Allah, cuma ada caranya. Ada cara dia. Iaitu kita berdoa kepada Allah, dan dalam doa itu bukan doa biasa-biasa. Tetapi kita bertawassul dengan amalan soleh yang pernah kita buat suatu ketika dahulu kerana Allah. Baik. Akhir sekali tuan-tuan, mereka pun berpecah dan berdoa masing-masing. Lelaki pertama ni Nabi sebut dalam hadis sahih tuan-tuan. Nabi sebut, qala rajulun minhum Allahumma kana li abawani syaikhani kabirani. Tuan-tuan, dalam berdoa tuan-tuan disebut amalan soleh dia. Dia kata, ya Allah, sesungguhnya aku dulu ya Allah memiliki dua orang tua, maknanya ibu dan ayahnya yang sangat tua. Tuan-tuan, kenapa kata sangat tua? Disebut dalam hadis ini syaikhani kabirani. Syekh itu tuan-tuan tua. Tapi kalau ditambah kabirani, tua sangat-sangat tuan-tuan. Makna tua sangat-sangat ni tuan-tuan, dia kebanyakannya lah ujian. Orang tua ni tuan-tuan, antaranya dia ada penyakit, dia tak sihat macam dulu. Orang tua ni, kalau tua sangat tuan-tuan, dia jadi nyanyuk tuan-tuan. Hari ni bercakap, besok dia bercakap benda yang sama. Itu okey lagi, kita dengar je lah. Tapi yang masalahnya tuan, dia keluar pada rumah, balik tak balik-balik tuan-tuan. Dia tak jumpa rumah. Saya pernah bawa jemaah umrah saya tuan-tuan. Oh, setiap hari dia hilang tuan-tuan. Setiap hari hilang, bayangkan nasib baiklah anak dia 2 orang ikut dia. Kalau tak, mutawif kita mati tuan-tuan. Asyik nak cari dia je nak. Setiap hari tuan-tuan, mak anak dia 2 orang, lelaki perempuan, bawa mak dia pergi. Datang pagi-pagi kita nak bawa pergi ziarah kan. Dia kata, ustaz sabar ustaz, mak saya tak ada ni. Pergi mana? Tadi ada ustaz, solat subuh tadi ada. Lepas tu mana? Tak tahulah ustaz. Alah, itu hari pertama. Nangis-nangis. Puas carilah. Dekat Masjidil Haram, payah nak cari tuan-tuan. Saya kata, macam mana ni? Nasib baik ada orang Arab telefon. Ya Zakaria. Ada nama, name tag saya tu. Dia ada nama. Ni ada jemaah ni. Oh ya, jemaah aku. Kat mana? Oh ya Allah, jauhnya nak. Kenapa sampai tu sekali? Kalau dihilang pun dekat-dekat ni tak ada tu. Hujung dunia tuan-tuan. Puas kita nak cari. Akhir sekali kita minta tolong dia bawa. Esok hilang lagi tuan-tuan. Esok hilang lagi. Ya Allah, saya pun dah malas dah. Saya bayangkan tuan-tuan, kalau duduk kat situ seminggu dia hilang. Saya kata, kakak, abang, tak jaga le mak ayah ni. Jaga ustaz. Saya suruh dia duduk jap. Saya solat sunat jap. Solat sunat lu baru kita keluar daripada masjid. Kalau dah sampai sini takkan tak nak solat sunat. Kan gandaannya mi'atu alf, 100,000 kali ganda nak. Lepas saya bagi salam, mana mak aku? Hilang lagi tuan-tuan. Saya tanya mak, kenapa dia mak? Dia kata, aku nampak tu bangunan kita, aku nak pergilah. Begitulah tuan-tuan, dia agak-agak maknanya nyanyuk sikit. Jadi ujian buat anak tadi, sampai bergaduh-gaduh 2 orang tadi. Abang lah, engkau lah, macam itulah tuan-tuan. Jadi bila mak ayah tua sangat-sangat tuan-tuan, ujian kepada anak sama ada ujian kepada anak, ataupun Allah nak menghapuskan dosa kita melalui baktian kita kepada mereka. Nah, itu atas cara kita bagaimana kita nak menghasilkan ibadah tadi. Baik. Jadi tuan-tuan disebut dalam doa, ya Allah, ya Tuhanku, dulu aku sempat ada mak ayah aku yang sangat tua, aku sempat hidup bersama mereka. Wa kuntu la aqbiku qablahuma ahlan wala malan fana'aya bi talabi syajar yauman falam arih alaihima hatta nama. Antara baktian yang biasa dibuat tuan-tuan ni anak yang soleh.
Dia kata tuan-tuan setiap kali dibalik pada pekerjaan dia balik kerja tuan-tuan, dia akan bawa makanan. Apa-apa makanan, apa-apa yang dia dapat tuan-tuan, dia akan dahulukan mak ayah dia. Kalau dia bawa hadiah, bang ayah dia dulu. Kalau dia bawa makanan, mak ayah dia dulu rasmi. Selagi mak ayah dia tak rasmi tuan-tuan, selagi itu orang lain jangan harap nak rasmi. Termasuk diri dia, termasuk anak dia, termasuk istrinya, termasuk pekerjanya tuan-tuan. Tak akan boleh. Kecuali mak ayah dia dulu. Masya Allah ni, orang yang soleh. Jadi kebiasaannya tuan-tuan, dia balik kerja, dia akan perah susu. Dia bawa makanan lah, perah susu bagi mak ayah dia. Dalam hadis ni tuan-tuan, suatu hari dia kata, fahalamtu lahuma ghabu qauma fawajadtuhuma naimaini. Suatu hari dia terlampau, dia nak dia cari, dia kerjanya cari kayu api tuan-tuan, cari kayu api. Sebab dia terlampau masuk dalam hutan sangat macam mana nah, balik agak lambat daripada kebiasaan. Bila balik seperti biasa dia bawa makanan, antaranya dia perah susu. Sampai ke naik rumah tuan-tuan, fawajadtuhuma naimai. Tiba-tiba nak bagi susu tuan-tuan, mak ayah dah tertidur dah. Dah tidur dah. Jadi anak yang soleh ni tuan-tuan, dia kata faqarihtu an uqidhahuma. Dan dia benci, tak nak mengejutkan mereka. Sebab orang tua ni tuan-tuan, kalau dia dah tidur jangan bangunkan dia. Sebab dia suka bukan senang nak tidur, dia agak suka. Kalau dia dah bangun tuan-tuan, memang dia tak tidur dah. Sebab itu ada kawan saya kata mak dia pukul 3 pagi mengaji, pukul 4 pagi mengaji tuan-tuan. Kenapa? Sebab mak dia tak boleh tidur. Tidur kejap bangun dah. Jadi orang soleh, anak soleh, dia kata dia tak nak kejutkan dia. Faqarih tu aku benci, tak nak mengejutkan mereka semasa mereka tidur. Lepas tu dalam waktu yang sama tuan-tuan, dia tak nak bagi siapa-siapa pun sentuh makanan yang dibawa tadi, air susu tadi, termasuk anak dia, termasuk dirinya. Falabistu wal qadahu ala yadi antadiru staiqadahuma hatta barikal fajr wasibyatu yatadagawna inda qadamai. Dalam waktu yang ditunggu tuan-tuan, tunggu mak ayah dia bangun tuan-tuan, dia lapar tuan-tuan, wajib lapar. Anak dia sabiyah, sibyatun maknanya kanak-kanak kecil tuan-tuan, merangkak panggil papa, abi, cucu lah, budak-budak tuan-tuan, nak lapar ni tuan-tuan, menangis selok dia panggil lah, menangis selok ni macam pucat dah menangis, pelapar tuan-tuan. Budak kalau dah menangis lapar sungguh tuan-tuan. Peluk kaki papa, barilah susu tu, dia lapar ni. Dia kata, wallahi aku takkan bagi siapa-siapa kecuali mak ayah aku yang rasmi dulu. Ni bukan anak tiri tuan-tuan, anak kandung dia sendiri. Anak tiri tak apalah, biar macam tu pun tak. Anak, tuan-tuan ni. Kalau itulah tuan-tuan pendirian dia tuan-tuan, boleh saja dia panggil mak, ayah bangun, minum jap, bagi anak. Anak tengah lapar ni tuan-tuan. Dia kata faqarih tu, aku tak suka kejutkan dia semasa dia tidur. Ditunggu tuan-tuan sampai anak yang menangis lapar-lapar tadi tuan-tuan tertidur kerana terlampau laparnya dia tertidur tuan-tuan, menangis selok dah. Ayah dia tak bagi juga. Sampai tuan-tuan budak tadi tertidur hatta barikal fajr, sehingga tuan-tuan nak subuh tu baru mak ayah dia bangun sendiri. Dia pun sedar tuan-tuan, bagi mak, minum mak, baru dia bagi anak dia. Tuan-tuan masya-Allah amalnya luar biasa. Lalu tuan-tuan dia pun berdoa. Mak dia dah minum dulu, dia kata, ya Allah, sekiranya perbuatan aku ini, ya Allah, Allahumma in kuntu fa'altu dhalika batigha'a wajhik fafafri 'anna ma nahnu fihi min hadhihi sakhrah. Ya Allah, jikalah perbuatan aku berbakti kepada orang tua aku ini, ya Allah, mendapat keredaanmu, ya Allah, ikhlas kerana kamu, ya Allah, fafarrij 'anna ma nahnu fihi, maka bebaskanlah kami daripada batu besar ini. Tuan-tuan baru selesai berdoa tadi, fanfajarat syai'an la yastati'una al-khuruj minha. Tiba-tiba batu besar yang ditolak tadi tuan-tuan bergerak dengan sendiri, terbuka tak, nampak dah matahari tuan-tuan. Oh, mustajab sungguh tuan-tuan. Nak cerita bahawa ni doa tawassul dengan amalan soleh. Antara amalan soleh yang disebut dalam hadis ini ialah berbakti kepada orang tua. Tuan-tuan, bukan biasa-biasa orang yang berbakti kepada orang tua, tetapi luar biasa ganjarannya. Seperti mana yang saya pernah sebut dulu, ada seorang hamba Allah ni tuan-tuan, kaya raya. Dia cerita, kata, ustaz, dulu saya miskin ustaz. Dulu saya nak kancil ustaz, itu pun banyak kali dah mati tepi highway, mati tepi jalan raya, sebab tak mampu nak isi minyak. Kami duduk dekat flat, itu pun 2-3 bulan tak bayar rumah sewa. Lepas tu saya pun terkejut, kaya tuan-tuan, dan kaya pemurah tuan-tuan, dia selalu derma sana sini. Saya pun, ya ustaz, kami dulu miskin. Lepas tu macam mana boleh jadi kaya ni? Antaranya je, satu yang saya ingat ustaz, suami saya ni suatu hari dia dapat beli rumah. Dia kata, yang abang dah beli rumah sekian-sekian. Saya pun bukan main happy lagi, ada rumah sendiri.
Tetapi tiba-tiba terhenti. Suami kata, yang rumah itu bukan untuk kita tahu, bukan untuk kita. Lepas tu abang beli bagi siapa? Abang beli untuk mak ayah abang. Jadi saya kata, bang, kan kita tak ada rumah lagi. Akhir sekali suami diterangkan, yang bagi mak ayah abang dulu, insya-Allah rezeki akan datang melalui mereka nanti. Jadi saya yakin dengan suami saya. Setelah hari kejadian, dia kata sejak hari itu suaminya dapat projek dan sebagainya, tuan-tuan, masya-Allah kaya sampai hari ini. Nak cerita ni, tuan-tuan, berbakti kepada orang tua luar biasa. Seperti mana juga, tuan-tuan, yang pernah saya cerita juga, cerita ni dekat Jeddah, tuan-tuan, dekat Arab Saudi. Arab Saudi, tuan-tuan, orang anak lelaki dia ni adik-beradik ramai jugalah. Cuma antara adik-beradik dia ni agak miskin kot. Itu kerjanya mengambil upah, petik buah tamar, jaga kambing, jaga unta. Satu hari, tuan-tuan, dia dapat upah dia 500 rial. Happy bukan main, tuan-tuan. Nak beli susu, nak bagi isteri sikit, nak beli macam-macam lah. Tiba-tiba dalam perjalanannya nak balik, tuan-tuan, bawa gaji 500 rial tadi, tiba-tiba mak dia call. Mak dia telefon. Dia pun angkat. Ya mak, nak kamu free tak? Mak ada hal sikit, urusan sikit, nak minta kamu bantu mak sikit. Tuan-tuan, anak yang soleh, tuan-tuan, dia kata, tak mak, nantilah saya free lah. Tuan-tuan, tak. Anak yang soleh, tuan-tuan, ya saya free mak. Pak, you turn tu di rumah mak dia. Dia tak kata, mak apa dia, mak asyik call saya je, adik-beradik lain lagi, kakak, abang, macam-macam, asyik call, kacau betul lah mak ni. Tuan-tuan, tak ada, tuan-tuan. Dia terus pusing, tuan-tuan. Sampai rumah, dia tanya, mak dia kata, bagi salam semualah. Ya mak, apa yang boleh saya bantu? Nak tadi dapat bil elektrik. Jadi disuruh mak bayar juga dalam tempoh seminggu. Kata nanti rumah mak akan dipotong. Boleh tak kamu tolong bayar dulu? Nanti mak ada duit, mak bayar balik. Jadi dia tak kata apa, tuan-tuan. Dia terus kata, baiklah mak, saya bayar bagi. Cuma berapa mak ya? Dia kata 500 rial. Ketika itu dia kata, wallahi demi Allah, hanya Allah saja yang tahu bahawa saya hanya memiliki yang ada dalam pada diri saya 500 rial saja, tak lebih 50 sen pun, dia kata. Tapi mak dia kata 500 rial tolong bayar, dia pun, tuan-tuan, bayar. Anak yang soleh. Dia tak kata apa, mak kongsilah dengan abang-abang lah. Tak ada, tuan-tuan. Dia terus bayar. Apa bayar, tuan-tuan, dia agak sedih sikit lah. Yelah, nak belanja, tak ada duit belanja. Ringkaskan cerita, tuan-tuan, selepas solat isyak, kawan lama dia call. Man, ada free tak malam ni? Aku nak jumpa lama dah engkau, tapi hari-hari aku sibuk. Hari ni alhamdulillah aku tak sibuk. Aku betul-betul nak jumpa engkau, ada hal sikit. Boleh jumpa. Sembang-sembang, tuan-tuan, nak balik tu, tuan-tuan, kawan kata, man, aku harap sangat engkau terima hadiah pemberian aku ini. Ini hadiah, bukan pinjam bunga apa. Aku dah lama nak bagi kat engkau. Tuan-tuan, dia bagi satu cek bernilai 50,000 rial. Masya Allah. Tuan-tuan. Akhir sekali, tuan-tuan, kawan yang ambil, terus dia naik kereta jumpa mak dia balik. Jumpa mak dia, bagi salam semua. Mak dia kata, bang, nak terima kasih ya kerana tolong selesaikan bil elektrik mak. Nanti mak ada duit, mak bayar balik ya. Anak kata, mak bukan. Saya yang patut terima kasih kepada ibu. Tak, ibu yang patut terima kasih kepada kamu. Kamu dah selesaikan hutang mak tadi. Tak, abang yang patut terima kasih kepada ibu. Kerana ibu suruh abang bayar bil elektrik 500 rial, Allah bagi balik 50,000 rial. Allahu Akbar. Ni, tuan-tuan. Ni kisah-kisah yang realiti. Dan banyak lagi, tuan-tuan, kisah-kisah yang dipanggil berlaku dalam masyarakat kita. Anak berbakti kepada seorang. Sebab itu, tuan-tuan, apabila kita berjaya, tuan-tuan, jangan angkuh, jangan sombong dengan mak ayah. Kenapa, tuan-tuan, ulama kata kadang-kadang kita berjaya 100% ini bukan daripada tenaga kita, bukan daripada usaha kita, tuan-tuan. Mungkin daripada tenaga kita, usaha kita mungkin 20%, 30% saja. Tetapi di sebalik itu 70%, 80%, tuan-tuan, hasilnya daripada ibu kita. Tuan-tuan tengah bekerja, tengah bercangkul, tengah bekerja, ya Allah, mudahkanlah anak aku periksa, ya Allah. Tengah malam bangun, tuan-tuan, ya Allah, permudahkanlah anak aku menghadapi ujian. Masya Allah, tuan-tuan. Nih, sebab itu kita rasa kenapa perjalanan kita senang-senang. Tiba-tiba bila ada harta, tuan-tuan, tu dia bukan main sombong lagi. Asyik mak je yang call, dia tak pernah call mak pula tu. Allahu Akbar pula. Sebab itu, tuan-tuan, ulama kata, siapa yang derhaka kepada orang tua, ingat Allah balas di atas muka bumi lagi. Tak kira dia orang kafir, orang Islam, tuan-tuan. Ni, Allah bagi. Kenapa? Sebab dia menjaga kita dari kecil sampai ke besar. Dan tuan-tuan, kata-kata ulama dia kata, tak perlu kita pergi jauh
perjalanan jauh, menghabiskan duit semata-mata mencari seorang wali untuk mendoakan kejayaan kita. Ulama ni kata tuan-tuan, tak perlu pergi jauh-jauh serata dunia, hujung dunia, menghabiskan duit semata-mata nak cari seorang wali mendoakan kejayaan kita. Tak perlu. Kenapa? Kerana wali itu sudah tersedia di hadapan kita, itu mak ayah kita. Kerana doa mereka sangat mustajab. Jadi tuan-tuan, alangkah bahagia mereka yang masih memiliki orang tua. Kerana apa tuan-tuan? Kerana mereka masih lagi ada kunci doa yang sangat mustajab. Tuan-tuan, dia ada masalah sikit telefon, mak, tolong doakan saya mak, tuan-tuan. Ni, doa orang tua tuan-tuan bukan biasa-biasa. Sebab itu tuan-tuan, ada seorang ustaz, dia pelajar cemerlang. Cemerlang daripada degree, master, PhD tuan-tuan. Cemerlang sungguh. Lalu dijemput dia untuk berucap tuan-tuan. Dalam ucapannya dia kata tuan, dia kata saya berjaya sampai hari ini bukan kejayaan saya. Tapi saya yakin dan percaya kejayaan saya itu ialah mak ayah saya. Mereka siang malam berusaha mendidik, berdoa kepada Allah. Tuan-tuan, ni nak kata orang yang soleh, tidak pernah lupa jasa orang tua. Sebab itu, berbahagialah mereka yang masih memiliki orang tuanya. Kenapa? Kerana dia masih lagi banyak. Dia panggil perkara luar biasa yang berlaku dalam hidupnya. Sebab itu tuan-tuan ingat tak hadis, apabila Nabi naik mimbar, tangga pertama Nabi kata amin, tangga kedua Nabi kata amin, tangga ketiga Nabi kata amin. Sahabat lain pun pelik, kenapa ni Nabi tiba-tiba kata amin? Amin itu maknanya, ya Allah terimalah doa kami, ya Allah terimalah, itu amin. Tiba-tiba Nabi tak doa apa, Nabi kata amin saja. Bila Nabi turun balik, sahabat kata, ya Rasulullah, madza tasna? Apa yang berlaku di atas sana ya Rasulullah? Kami hanya mendengar kamu kata amin, 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 tapi tak dengar apa lain. Oh, Nabi kata, semasa aku naik mimbar tadi, datang Jibril bagi tahu kepada aku 3 perkara tuan-tuan. Saya nak sebut 1 perkara cukup, 3 lagi cari sendiri tuan-tuan. Jadi antara yang Nabi kata, Jibril berkata kepada aku, celakalah orang yang memiliki kedua orang tuanya tetapi tidak menyebabkan dia masuk syurga. Allahu Akbar. Celakalah. Lalu Nabi kata amin. Lalu aku kata amin, ya Allah, terimalah, celaka sungguh orang ini. Ada orang tua tak menyebabkan dia masuk syurga. Kenapa tuan-tuan? Kerana syurga itu di bawah telapak kaki ibu. Maknanya tuan-tuan, reda Allah terletak pada reda kedua orang tua kita. Kalau orang tua kita tak reda, kita percayalah tuan-tuan, dalam dunia ini pun Allah seksa kita awal-awal lagi. Di depan mata saya tuan-tuan nampak ramai yang orang derhaka pada orang tua tuan-tuan. Akhir sekali bila dia tua lagi teruk daripada yang dia buat pada mak ayah dia. Ni di dunia ni lagi. Sebab itu berbahagialah mereka yang masih lagi ada orang tua dan berbakti kepada mereka. Baik. Seterusnya tuan-tuan, selesailah lelaki ini berdoa dengan amalan soleh kepada orang tuanya tadi. Dan bunyi apa tu? 5 minit lagi. Oh, terkejut saya. Ni first time saya dengar ni. Biasa 10 lah, 5 minit lagi. Baik. Jadi saya nak baca, lelaki yang kedua pun tak sempat. Saya teringat kisah tuan-tuan hamba Allah. Dan saya tak silap, saya pernah cerita kat masjid ni dulu. Tapi dah lama tuan-tuan, sebelum PKP lagi. Masa tu. Baik. Kawan saya tuan-tuan ustaz, ni nak cerita tawassul dengan doa dengan amal soleh. Isterinya tuan-tuan, melahirkan anak yang ketiga tuan-tuan. Tetapi kali ni doktor panggil dia tuan. Isterinya dah sakit perut lama dah tuan-tuan, menangis-nangis, pegang tangan dia sampai sakit, jerit-jerit sakit. Tapi baby tak nak keluar tuan-tuan, keras kepala tu tak nak keluar tuan-tuan. Tiba-tiba doktor kata, tuan, kami terpaksa hantar isteri tuan ni ke hospital yang lebih besar, yang ada kepakaran dia, ada mesin macam-macam. Mengikut ilmu saya, apa yang saya belajar dan mengikut pengalaman saya dah berapa puluh tahun ni dalam bidang ni, baby ni takkan keluar. Yang kami risau ialah takut dia keluar najis dalam perut tu. Itu bahaya. Jadi kami terpaksa ambil keputusan bawa isteri tuan ni ke hospital besar. Hospital besar di jarak sini ke hospital besar lebih kurang 60 km jauh tuan-tuan. Jadi suami ni tak tahulah tuan-tuan, dia hanya serah pada doktor, ialah dia bukan kepakaran dia. Baiklah doktor, saya ikut je lah. Doktor pun telefon pakar dekat hospital besar. Telefon ambulan. Dia pun keluar daripada bilik salin, dia ingat tuan-tuan ni hadis ni. Dia berdoa dengan tawassul, ya Allah, ya Tuhanku. Selama ini seperti mana kamu tahu. Dia cerita tuan-tuan, dalam doa dia cerita. Gaji aku duduk KL RM900 tuan-tuan. Makan pasir pun tak cukup tuan-tuan. KL RM900. Tapi masa tu dia
Gaji dia kerja seorang, isterinya tak kerja tuan-tuan. Bayangkan. Jadi nak dikata tuan-tuan ni baju dia pergi kerja setiap hari mengajar budak. Sampai budak kata ustaz tak ada baju lain ke ustaz? Asyik color sama je. Sebab dia tak ada duit nak beli tuan-tuan. Nak kata miskinnya ketika itu. Tapi bagusnya tuan-tuan, setiap kali dia dapat gaji tuan-tuan, dia akan peruntukkan lebih kurang RM50 bawa mak ayah dia pergi satu kedai yang mak ayah dia suka makan. Masakan Thailand, sup, eko, papreknya tu lah tuan-tuan. Setiap kali nampak mak ayah dia makan tuan-tuan, dia rasa seronok tuan-tuan. Walaupun dia tak ada duit, tapi diperuntukkan juga daripada gaji RM50 tuan-tuan. Dia berdoa dalam doa dia, ya Allah, seperti mana engkau maha mengetahui ya Allah, setiap kali gaji aku tak ada duit ya Allah, tapi aku nak menghiburkan juga mak ayah aku ya Allah. Dengan aku peruntukkan RM50 dan aku belanja mereka setiap akhir bulan ya Allah. Dengan gaji aku yang sikit ni ya Allah. Aku buatkan ini kerana kamu ya Allah. Kerana kamu suruh aku berbakti kepada orang tua ya Allah. Dan aku suka melihat mereka seronok ketika mereka makan tadi tuan-tuan. Maka ya Allah, sekiranya perbuatan aku berbakti kepada orang tua ini ya Allah, orang tua aku ini ya Allah, kamu redha ya Allah, permudahkanlah isteri aku bersalin. Tiba-tiba tuan-tuan, nurse ke dalam bilik itu menjerit, doktor, baby dah keluar. Doktor pun masuk-masuk, baby dah keluar dah tuan-tuan. Akhir sekali doktor panggil tuan-tuan, tuan, tahniah, tuan dapat anak. Semua terkejut tuan-tuan. Doktor kata, saya tak tahulah, ni perkara ajaib dalam sejarah perkhidmatan saya. Mengikut pengalaman saya, ilmu saya, baby ni tak akan keluar. Sebab tu saya sanggup nak hantar ke sana. Tapi kali ni baby keluar dengan sihat, isterinya sihat walafiat. Ustaz tadi baru terkejut tuan-tuan. Wallahi demi Allah, doa aku tadi, doa kepada Allah dipanggil tawassul dengan amalan soleh. Itu berbakti kepada orang tua. Baik. Jadi kesimpulan daripada apa yang kita baca hari ini, mereka tak keluar lagi tuan-tuan. Sebab ada dua lelaki lagi tuan-tuan belum berdoa. Jadi biar mereka dulu kat situ dah. Kita jumpa lagi bulan depan. Cuma kesimpulannya tuan-tuan, nanti dia akan bunyi juga kan Jian? Dibunyi juga. Kesimpulannya tuan-tuan, pertama tuan-tuan, apabila kita nak pergi ke mana-mana, hendaklah beramai-ramai. Nah, jangan pergi seseorang tuan-tuan. Kalau pergi seorang, apa-apa hal berlaku, habis. Pernah tuan-tuan dekat, tak, saya malas nak sebut, ada live ni. Sekarang orang cari saya pula. Satu tempat tuan-tuan, kawan ni dia pergi bermusafir seorang. Akhir sekali keretanya tuan-tuan, habis minyak tepi jalan. Jadi buat apa tuan-tuan, dia naik Grab pergi beli minyak. Datang balik, kereta dihilang tuan-tuan. Ambil kau nak. Nak kata, kalau ada orang, insya-Allah lah. Nak kata, baik. Kesimpulan yang kedua tuan-tuan, hendaklah kita tuan-tuan mendahulukan ibu bapa kita dalam setiap perkara. Tanda penghargaan kita kepada mereka. Jangan kita membelakangkan mereka. Kenapa? Kerana kita mendahulukan mereka. Ingat, Allah juga akan mendahulukan kita. Masya Allah. Sebab itu saya cerita tadi, beberapa cerita tadi, bayar sikit kepada orang tua, tetapi Allah balas balik. Masya Allah, luar biasa. Anak, bagi sikit, Allah bagi lebih banyak. Kenapa tuan-tuan? Kerana orang tua kita lah redha dia, redha Allah. Jadi tuan-tuan, loceng berbunyi, kita tak sempat nak buat kesimpulan yang seterusnya. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah dan kurang itu datangnya daripada kelemahan diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.